So ini adalah sesi correct plot untuk Ant-Man and the Wasp: Quantumania. So dalam video kali ini aku akan bahaskan beberapa spoiler, spoiler konteks ataupun persoalan-persoalan yang mungkin bermain di fikiran korang selepas melihat Ant-Man and the Wasp: Quantumania. So bear in mind, dalam video kali ini akan mengandungi spoiler yang berat, and for those yang belum lagi tengok Ant-Man and the Wasp: Quantumania, aku sarankan untuk korang tutup video ni, save to watch later on kau boleh tengok. Okay, so sebab aku tak nak spoil anything kepada sesiapa yang belum tengok. Okay, so without being said, kita mulakan sesi correct plot untuk Ant-Man and the Wasp: Quantumania. So hello, assalamualaikum semua, welcome back to Film Vision YouTube channel, di mana kita akan bahas tentang MCU news, MCU rumors, MCU theory, MCU reviews dan sebagainya. And in this video, ini adalah sesi correct plot untuk Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Yes, of course, aku rasa ada banyak ataupun beberapa persoalan yang kita boleh petik daripada Ant-Man and the Wasp: Quantumania yang mungkin bermain di fikiran korang dan juga bermain dalam fikiran aku. So without being said, tanpa membuang masa, aku pun dah bagi spoiler warning tadi dan sebagainya. Tanpa membuang masa, kita teruskan dengan the first plot yang kita nak go deep in ataupun yang kita nak correct, which is tentang timeline ataupun tentang masa di quantum realm dan di dunia nyata. Okay, semasa aku melihat Ant-Man and the Wasp: Quantumania ni, kita tahu that The Ant Family diserap masuk apabila Casey telah mencipta satu device ataupun satu satellite yang mana dia telah menghantar signal ke dalam quantum realm, and somehow mereka semua ini disedut masuk ke dalam quantum realm, masuk sampailah ke dasar quantum realm itu. Tetapi mereka semua berjaya, mereka semua berjaya untuk keluar daripada quantum realm tersebut. Tapi kalau korang perasan, the time does not change seperti mana yang kita tahu tentang quantum realm sebelum ini. Contohnya seperti semasa Avengers Endgame, apabila Ant-Man terperangkap dalam quantum realm, selepas tu dia keluar daripada quantum realm itu, 5 tahun sudah berlalu. Bermakna dekat sini, pada waktu dahulu, semasa Avengers Endgame, Scott telah memberitahu kepada Steve Rogers ataupun Captain America di mana sukatan masa di dunia nyata dan di quantum realm adalah berbeza. And dia bagi satu sukatan kepada kita di mana dia berada dalam quantum realm itu selama 5 jam sahaja. 5 jam sahaja. Tetapi di dunia nyata, 5 jam bersamaan dengan 5 tahun. So itu adalah satu tempoh yang sangat-sangat lama. But in this film, kita dapat tengok that this family diserap masuk ke dalam quantum realm dan stay dalam tu maybe for a few hours, tapi bila dia keluar pun mereka masih berada dalam masa yang sama. So apa maksud daripada momen tersebut? Sudah dijelaskan dalam filem ini sebenarnya, aku tak sedar, tapi bila aku realise balik, sebenarnya dah dijelaskan dalam Ant-Man and the Wasp: Quantumania ini. Dalam quantum realm itu sendiri, seperti mana yang kita tahu, pada waktu dulu kita fikir Ant-Man 5 jam dalam quantum realm, di luar 5 tahun. Tapi rupanya dalam quantum realm, dia mempunyai dia punya own dia punya own region, di mana masa ataupun space disukat dengan cara yang berbeza. The reason why Ant-Man at the first place dia masuk dalam quantum realm, lepas tu dia keluar dalam ke dunia yang nyata 5 jam bersamaan dengan 5 tahun. Momen tersebut adalah apabila Ant-Man terperangkap di dalam time vortex. Dan benda ni sudah di-warning oleh Janet dalam Ant-Man and the Wasp, if I'm not mistaken lah, apabila Ant-Man masuk kembali ke dalam portal untuk quantum realm itu. So momen tersebut, time vortex itu adalah sukatan untuk time vortex. But quantum realm yang kita tengok yang dalam Ant-Man and the Wasp: Quantumania ini, sukatan masa dia sama. That is the reason why Janet Van Dyne dia terperangkap dalam quantum realm pada tahun 1987, if I'm not mistaken, 30 years ago, something like that. Tapi dia keep on aging, sama seperti Hank Pym. Dia menua lah, senang cerita kan. So dalam base quantum realm tersebut, sukatan masa berjalan sama seperti dunia yang nyata. Itu aku harap menjawab kepada persoalan korang lah. Tambah lagi satu evidence yang kita boleh support untuk time bergerak ataupun time dan space diukur dengan cara yang berbeza apabila the super advanced ant, semut yang direka oleh Hank Pym dan juga Cassandra Lang tu, dia juga masuk terperangkap dalam quantum realm, tapi dia telah dicampakkan di region ataupun di tempat yang lain dalam quantum realm. Dan dalam waktu itu, semut-semut ni telah mencipta satu civilization yang besar, yang sangat-sangat advance, dan dia telah mencipta tamadun tersebut selama 1 tahun. Sedangkan The Ant Family ini baru saja dalam quantum realm maybe a few hours, something like that. So bermakna dekat sini dalam quantum realm ada banyak tempat yang belum dieksplor, sukatan masa yang berbeza dan sebagainya. So aku harap
menjawab satu persoalan untuk benda tu. Yang kedua yang aku nak kupas dalam video kali ni adalah berkenaan dengan satu karakter Injustice karakter dalam, sebenarnya dia ada dua Injustice karakter dalam filem ni, tapi aku nak fokus on this one first, iaitu karakter MODOK. Okay, MODOK, literally karakter MODOK dia punya origin is totally different daripada komik. MODOK dalam komik dicipta oleh AIM, but in this film MODOK dicipta ataupun direka oleh Kang the Conqueror. Okay, so ceritanya bermula apabila Darren Cross bertempur dengan Ant-Man dalam filem Ant-Man yang pertama. Okay, lepas tu dia dikecilkan, dia shrinking sampai dia masuk ke dalam Quantum Realm. So expectation kita pada waktu itu adalah Darren Cross mati, but dia tak mati. At some point kepala dia jadi besar, tangan dia jadi kecil dan kaki dia jadi kecil. And apabila Kang berjumpa dengan Darren Cross ini dalam Quantum Realm, dia telah mengutip Darren Cross dan menjadikan Darren Cross ini sebagai dia punya weapon, ataupun dia sama macam sama konsep seperti He Who Remains mencipta Alioth as dia punya weapon untuk menghancurkan Kang. So MODOK ini merupakan killing weapon untuk Kang. Okay, so basically itu adalah the basic origin di dalam filem Ant-Man and the Wasp: Quantumania ini. So berkenaan dengan bukan personality lah, ataupun appearance kepada MODOK, yes, the CGI is not looking very good. Aku agree on that thing. But another than that, selain daripada ada signal dekat dada, lepas tu dia boleh keluarkan laser dekat mata, rambut dia botak, aku rasa the design is okay. It's not good or it's not bad. Okay, walaupun CGI dia agak tidak memberansangkan, tapi aku terima those kind of concept. Okay, dia dekat trailer nampak teruk, tapi bila dalam in the real film, aku tak rasa seteruk itu. And supposedly MODOK ini sepatutnya memang a character dari Goofy, yang you know, that kind of annoying type of character dan sebagainya kan. Dan dalam filem ni juga dia mempamerkan MODOK yang agak kelakar, sama seperti dalam komik sebenarnya. Kalau korang betul-betul acknowledge tentang karakter MODOK ini dalam komik dan juga dalam filem ni, mereka mempamerkan personality yang sama. Okay, walaupun appearance dia, walaupun rupa dia tu berbeza, sebab dalam komik MODOK ini nampak quite terrifying. Okay, to be honest, quite terrifying, quite menakutkan. Tapi dalam filem ni dia nampak very goofy. Sumpah very goofy. The reason kenapa designer untuk MODOK memilih untuk pergi kepada design tersebut adalah kerana it is about Disney lah, to be honest. It is about Disney tak nak create a character yang quite terrifying sama macam dalam komik, so dia munculkan karakter sebegitu. Ada dan aku rasa tak ada masalah, walaupun MODOK somehow dia melontarkan skrip ataupun skrip yang agak cringe, dan dia tak ada satu pendirian yang tetap lah. At the first phase of that film, dia mempamerkan watak di mana dia sangat-sangat membenci Scott Lang, dan juga the Ant family lah, yang lain Hank Pym, Janet Van Dyne dan sebagainya, sebab kisah lama dia kan. Tapi apabila the time evolve dalam Ant-Man and the Wasp: Quantumania ni, at some point tiba-tiba MODOK ini berubah jadi baik, ekoran daripada kata-kata yang Casey lontarkan kepada MODOK ini, dan membuatkan aku fikir that MODOK ini tak ada satu pendirian yang tetap lah. But overall performance untuk MODOK ini quite menghiburkan sebenarnya, quite menghiburkan walaupun dia mati. And teori aku tepat mengatakan that MODOK akan mati dalam filem ni. Aku pun tak tahu kenapa MODOK akan mati, tapi bila aku tengok MODOK mati tu, okay, one of my theory finally betul rupanya. Okay, dan lepas tu dia melontarkan skrip yang cringe ataupun kelakar juga. Contoh scripting masa dia nak mati tu, dia cakap, oh, finally I die as an Avenger. Benda tu kelakar, tapi at the same time dia cringe untuk karakter MODOK tu dan untuk storyline tu. And aku agree. Some of you guys might think that kalau kita ketepikan MODOK, jalan cerita takkan terjejas pun. Yes, aku agree on that. The reason why dia tak fokus on backstory untuk MODOK ataupun ketengahkan MODOK sebagai killing weapon untuk Kang dan sebagainya is dia tak nak mengulangi kesilapan yang sama di dalam Black Panther Wakanda Forever. Ianya jelas apabila Namor mendapat screen time yang agak banyak dan diminati ramai oleh fans-fans di luar sana. Walaupun Namor is a great antagonist dalam filem tersebut, so dia tak nak alih perhatian audience, to be honest. That is the reason why MODOK tidak mendapat screen time yang hebat dan juga banyak daripada pihak producer untuk Ant-Man and the Wasp: Quantumania. So overall untuk MODOK, aku tak adalah menyukai gila-gila, tapi still aku entertain melihat dia punya
dia punya persembahan di dalam Ant-Man and the Wasp: Quantumania. So that is about MODOK. Kang the Conqueror. Tentang karakter Kang the Conqueror ini, the trailer memang really hype on Kang the Conqueror, to be honest. Very very hype on Kang the Conqueror, on dia akan jadi a big bad villain untuk another phase 5, 6, something like that kan, untuk multiverse saga ni kan. And memang benda tu akan terjadi pun, it is just a matter of time lah, to be honest. Tapi dalam filem Ant-Man and the Wasp: Quantumania ni, Kang kinda di-nerfkan lah sebenarnya. Tapi benda tu acceptable. Aku terima dia di-nerf as for now saja. Aku tahu dia akan coming back dan memberikan action yang lagi banyak daripada filem ni. Bear in mind, ini adalah filem pertama untuk Marvel Phase 5, dan dia perlu memberikan input-input yang agak banyak kepada audience yang menantikan kehadiran Kang, dan juga kepada audience yang tak melihat series Loki. It is quite difficult untuk membuat audience keep on track tentang apa yang terjadi sekarang ini. So that is why Kang tidak utilize dia punya opportunities ataupun fully character development untuk Kang the Conqueror ni. So aku faham kenapa dia perlu jadi sebegitu dahulu. So nak bercakap lagi tentang Kang, mesti korang nak ada persoalan lah, macam why in the hell Kang the Conqueror dicampakkan ke dalam Quantum Realm at the first place lah. Basically mereka semua ini dicampakkan oleh, benda ni dah kalau korang dah sampai ke tahap ni, korang tahulah Kang the Conqueror dicampakkan oleh the Council of Kang. The Council of Kang yang diketuai oleh 3 variant of Kang yang sangat prominent, which is Scarlet Centurion, Immortus dan juga Armatat. Mereka mencampakkan Kang the Conqueror di dalam Quantum Realm, which is dia orang merosakkan time machine ataupun kapal kerusi yang Kang duduk itu. Dia merosakkan kerusi itu, dan Kang tersekat ataupun trap dalam Quantum Realm, which is a place yang dia sangat sukar untuk tembusi ataupun untuk keluar. And the reason why dia dicampakkan ke dalam itu adalah kerana memadam timeline. Basically that is simple lah sebenarnya, memadam timeline. Konsep untuk Kang the Conqueror dan juga another variant ni, mereka semua ada satu personality yang sama, which is untuk conquering timeline lah, conquering a new world. Dunia yang baru hadir adalah dunia baru untuk dijajah. Itu adalah konsep untuk every part of Kang. Okay. Lepas tu Kang the Conqueror ni dia bersikap lagi kejam. To be honest, dia bersikap lagi kejam. Dia nak dekat dunia ataupun dekat galaksi ni hanya adalah satu timeline saja, bukan beribu-ribu timeline ataupun multiverse coexist stack on each other. Tak, dia tak nak benda tu. Basically dia tak nak apa yang He Who Remains buat. Dia nak dia punya own vision, dengan dia pergi in every particular time, every particular universe, and memadamkan timeline tersebut dengan menghancurkan planet, menghancurkan orang, membunuh orang dan sebagainya, which is very very brutal. And because of that, the three prominent variant of Kang yang aku mention tadi tu telah decide on Kang the Conqueror ni is unstoppable. Kalau kita tak hentikan dia, memang kita ni disisihkan, something like that. So mereka ni tak boleh nak bunuh. Mereka ni tak mampu untuk bunuh Kang the Conqueror. So mereka menghantar Kang the Conqueror ni ke dalam Quantum Realm. Dia something like macam, dia more tikam belakang lah sebenarnya, tikam belakang. So that is the reason why Kang the Conqueror dicampakkan ke dalam Quantum Realm. And bila kita cakap Kang dicampakkan ke dalam Quantum Realm, mungkin ada persoalan ataupun korang ada fikir something like, okay, Jeanette dimasukkan ke dalam Quantum Realm ataupun dia mengecilkan diri dia pada tahun 1987, 30 years ago, something like that. Lepas tu after that Kang sampai kan. So bilakah momen Kang sampai sebenarnya, sedangkan the multiverse baru saja bermula? Okay, ianya berbalik kepada konsep cerita Loki lah, Loki season yang pertama, apabila He Who Remains menjaga ataupun mencipta Sacred Timeline. Okay, dan apabila dia mencipta Sacred Timeline, dia mencipta Alliance, dia mencipta Time Variance Authority untuk prunekan every variant yang cuba untuk branch the timeline ataupun create the Nexus event. So that apabila Nexus event tak terjadi, the kemunculan Kang tidak akan muncul. Tapi because of Sylvie, sebenarnya aku akan buat video yang lagi dalam about this thing. Apabila Sylvie memilih untuk membunuh He Who Remains, the multiverse start on branching lah sebenarnya. Aku akan explain lagi detail lah. Okay, so the multiverse is start branching dan sebagainya. And because of that,
all of Kang kembali muncul dan cuba untuk menawan every universe yang ada di luar sana. And bear in mind, the Citadel yang kita nampak dalam series Loki itu, di sana konsep masa dan juga space tak wujud. Okay, so basically kalau korang tanya aku bila Kang dimasukkan dalam Quantum Realm, sebenarnya I think ini daripada perspektif yang aku faham je lah, I think it is happening in no time. Okay, once he who remains mati, the Kang kembali muncul, Kang the Conqueror, Immortus, Ramatak dan sebagainya, and mereka meneruskan mission mereka. And after that, these three prominent variant of Kang ni telah decide untuk mencampakkan Kang. Tapi dia tak ada spesifik masa tau. Dia tak ada spesifik masa yang Kang dicampakkan pada tahun 2002 ke, Kang dicampakkan di tahun 2010 ke. Dia tak ada spesifik masa sebab masa tak wujud di luar sana. Itu adalah konsep yang kita perlu faham. So sampai bila-bila pun, ataupun Marvel Studio akan keluarkan statement about this thing, sampai bila-bila pun, for now kita takkan dapat satu measurement bilakah Kang, macam mana Kang boleh muncul selepas Janet Van Dyne, sedangkan Multiversal War pernah berlaku dahulu. Okay, so aku harap at least bagi korang satu kefahaman lah about that thing. Selepas tu kita juga boleh bercakap lagi tentang Cassie Lang. Aku rasa boleh bercakap pasal Cassie Lang, seorang karakter yang dimainkan oleh Catherine Newton. Catherine Newton pelakon yang baru, aku rasa pun korang pun tahu Catherine Newton. As for me, Catherine Newton memainkan peranan yang bagus, tetapi for some audience tidak berapa menggemari Catherine Newton sebagai sebagai Cassandra Lang ataupun sebagai Stature. Okay, untuk dia punya Ant-Man performance kita boleh tengok lagi in the future. But daripada lakonan dia, aku rasa lakonan dia dah mencukupi untuk kita menyukai watak tersebut. Kalau korang ragu-ragu dengan karakter yang dimainkan oleh Catherine Newton ni, korang boleh pergi tengok The Society. Catherine Newton memainkan watak yang besar dalam series tersebut, dan korang boleh nampak that dia punya skills untuk melontarkan emosi dan sebagainya. So Catherine Newton is a person that is good for Cassandra Lang, walaupun dia di-recast, walaupun pelakon yang lama di-recast tanpa bagi tahu dulu dan sebagainya. It is quite rude lah daripada Marvel Studios. Tapi Catherine Newton as Cassandra Lang, I'm quite agree on it, and aku suka dia punya performance di dalam dalam Ant-Man and the Wasp: Quantumania. So lagi kita boleh bercakap lagi tentang, I think improvement of Ant-Man suit. Mungkin korang aware about this thing. Apabila Ant-Man ataupun Scott Lang dan The Ant Family dimasukkan ke dalam Quantum Realm, and at some point semasa dia tengah terapung di udara tu, dia tekan di dada, terus keluar suit. So basically aku rasa dia menggunakan teknologi nanotech yang sama seperti Iron Man gunakan di dalam Avengers Endgame, Avengers Infinity War. And macam mana dia belajar benda tu, maybe dia dapat belajar daripada Iron Man, sebelum Iron Man ataupun Tony Stark mati, ataupun the idea ataupun the research of nanotechnology ini dipaskan oleh Bruce Banner, sebab Bruce Banner is one of the person yang witness the nanotechnology yang digunakan oleh Tony Stark untuk dia punya suit Iron Man tu lah. Okay, so that it is a quite good advancement lah. Ant-Man menggunakan nanotech, basically full CGI untuk suit Ant-Man itu. Oh ya, talking about CGI, one more thing aku nak tambah lah. Ramai tidak berkenan dengan filem Ant-Man ini because of CGI. Full of CGI, there is no practical practical usage lah sebenarnya. Satu konsep ataupun satu idea yang korang perlu faham, Quantumania is not a practical thing that is yang senang untuk dibuat, sama seperti bandar Telecans ataupun bandar Asgard itu sendirilah. Quantumania is a place yang luar yang luar daripada jangkauan kita ataupun kita punya minda. It is all about fantasy dan tempat tu tak exist. So untuk menggambarkan Quantumania itu dengan satu gambaran visual yang cantik, CGI dan juga VFX effect sangat diperlukan dalam filem ni. Okay, aku harap korang faham lah about this thing, sebab ramai sangat question about this thing ataupun marah tentang Marvel menggunakan CGI yang melampau, sedangkan untuk cipta Quantum Realm itu, it is very very difficult. Entah laptop
Entah komputer iMac kat luar sana, dekat pejabat dia kat HQ dia tu pun dah meletup nak edit quantum realm. So it is something yang kita perlu appreciate lah sebenarnya. Ada sebenarnya in terms of CGI ada kekurangan sikit, tapi tak adalah, aku rasa it is more good other than bad. Okay, so itu adalah berkenaan dengan CGI. Satu lagi question yang mungkin boleh linger dekat kepala korang adalah the main plot untuk Kang the Conqueror. Okay, so basically Kang the Conqueror dia menunggu kedatangan Ant-Man dan The Ant Family untuk muncul di dalam Quantum Realm. Disebabkan apa? Disebabkan dia memerlukan the Pym Particles. Dia punya Chronal Engine dekat dia punya multiverse chair itu dibesarkan oleh Janet Van Dyne. Okay, so dia perlukan Pym Particle itu untuk mengecilkan kembali the Chronal Engine of multiverse yang ada kinetic energy dengan kepala Kang the Conqueror itu. So the thing is, aku rasa mungkin akan ada some of you guys think about it. Okay, kau cakap Kang the Conqueror ni ataupun Nathaniel Richard ni, dia adalah a person daripada masa depan, abad 31, dan dia berjaya untuk create the time travel chair untuk travel through time and create a lot of variant. Okay, Ramatard, Scarlet Centurion, Immortus dan sebagainya lah. Tapi kenapa dia tak mampu untuk mencipta the Pym Particles? Okay, jawapan yang mudah aku boleh bagilah, yang aku rasa korang boleh accept adalah benda tu bukan di bawah kepakaran Kang the Conqueror. It is something yang luar daripada skop pembelajaran Kang the Conqueror. Ya, aku tahu dia punya teknologi is very very advanced. Kang the Conqueror ni, dia punya weapon, dia punya shield dan sebagainya is very very advanced. But in terms of Pym Particles yang berkaitan dengan atom, subatom dan sebagainya, aku merasakan itu bukan dia punya main expertise. Okay, main field. Dia lebih mengetahui tentang masa dan sebagainya. That is from my point of view lah. At some point aku rasa mungkin dia dapat cipta Pym Particles tu, but as for now dia memang memerlukan orang lah untuk ataupun perlu mengambil hak orang lain yang berkenaan dengan Pym Particles ni. Itu adalah beberapa plot yang aku dah correct. Aku harap korang satisfied with the plot. Kalau ada lagi plot yang aku belum correct, korang komen kat bawah. Nanti aku boleh reply ataupun reply dengan video ke dan sebagainya. So without being said, kita teruskan dengan the ending scene untuk Ant-Man and the Wasp Quantumania. The ending scene of the Ant-Man and the Wasp Quantumania adalah apabila Kang the Conqueror dia kembali mendapatkan dia punya multiverse core engine itu. Okay, dia dah dapat dan dia tikam belakang Ant-Man. Dia tak tepati janji dia dan dia menangkap Cassandra Lang. Okay, and because of this Ant-Man sangat marah and dia bertukar menjadi gergasi yang sangat besar, dan Ant-Man and the Wasp cuba untuk menembusi perisai yang mana Kang masa ni dia dah cuba, dia tengah nak escape lah daripada Quantum Realm ni. Dia tengah nak escape lah, tapi Ant-Man dan juga The Wasp berjaya untuk patahkan serangan tersebut. Ekoran daripada kepatahan serangan tersebut, masa ni Kang dah meletup. Okay, Kang dah meletup, Kang dah jadi panas baran. Because of that, dia menembak laser kat orang tu disappear, macam tu hilang begitu saja, mati. Momen ni sumpah gila, bangang gila punya lah. Ditembak macam tu je orang. Momen ni yang menunjukkan Kang is the Conqueror. Okay, dia sangat geram dengan mission yang dia tak capai. Lepas tu peperangan orang penduduk di Quantum Realm datang merempuh army Kang the Conqueror dan sebagainya. Pertempuran yang sangat epic yang berlaku. Memang seperti Avengers Endgame. Okay, tapi daripada scope Ant-Man. Okay, daripada scope Ant-Man. Korang kena faham maksud tu. Okay, selepas tu Ant-Man, The Wasp dan juga Stature cuba untuk menghentikan Kang the Conqueror. Oh man, fight scene masa ni best. Dia melompat terbang nak tumbuk, lepas tu Kang tepis, lepas tu Ant-Man jadi besar, pegang tolak Kang ke dinding dan sebagainya. Kang tidak patut dilayan sebegitu. Okay, untuk seseorang yang very powerful, dia tak layak untuk diperlayankan sebegitu. Tapi at some point, as we all know, serangan kedua daripada Ant-Man, The Wasp dan juga Stature dipatahkan sekali lagi, dan Kang mengeluarkan satu statement yang agak pedas, di mana dia macam fucked up gila, bangang lah. Dia cakap, kau tahu aku dah berapa ribu orang yang rebel aku dah patahkan serangan dia orang begitu saja, and aku ni Kang the Conqueror, kau tu apa?
Kau cakap dengan semut. Dia kata tu, kau cakap dengan semut. Lepas tu momen ni Hank Pym datang dengan dia punya bala tentera semut yang, oi mak ai, sumpah momen ni aku mengalirkan air mata aku, sumpah. Aku tak tipu. Aku mengalirkan air mata aku waktu ni, masa semut-semut yang besar, yang kecil semua datang, dia sekeliling Hank Pym tu kan. Ikonik, sumpah ikonik gila. Dan dia pergi attack Kang the Conqueror, and somehow Kang the Conqueror is beaten by the ants. And basically the ants tu yang kau nak cakap Kang the Conqueror kalah dengan semut tu, itu bukan semut yang kau jumpa dekat rumah. Itu adalah super advanced ants yang boleh tembak laser yang keras, yang ada dia punya tamadun sendiri dalam quantum realm. Jumlah semut ni berjuta-juta attack satu Kang the Conqueror. Man, memang defeated. Tapi dia bukan defeated, dia macam semut-semut ni just buying time untuk the Ant family untuk escape, keluar daripada quantum realm. Sebab apabila kita dah menyangkakan Kang sudah kalah dengan semut yang korang cakap ni, okay, lepas tu Ant-Man tiba-tiba diserang oleh Kang kembali. Tapi Kang dah hilang dia punya shield, dia punya suit tu dah koyak ekoran daripada semut yang attack dia tu lah. Okay, so masa ni adalah momen penentu lah sebenarnya. Aku rasa ada perubahan skrip, maybe perubahan skrip lah, mungkin lah, di mana Kang dibantai Ant-Man ataupun Scott Lang sangat-sangat teruk. Dia bantai, dia lunyai kan. Ant-Man dia tak ada fighting skill, dia tak ada judo ke, dia tak ada taekwondo ke, dan bagai-bagai yang kau boleh mention. Dia tak ada benda tu. And you are fighting with someone that is very powerful. Dan Jonathan Majors sebagai Kang the Conqueror dalam filem ni, dia punya fighting scene tu, man, sepatutnya Ant-Man mati dalam filem ni. Okay, sepatutnya Ant-Man mati dalam filem ni. Aku kan sebelum ni aku cakap aku tak nak Ant-Man mati, tapi kalau Ant-Man mati, impactnya akan besar untuk future development filem dalam Marvel Phase 5 nanti. Dan disebabkan Ant-Man tak mati, Ant-Man hanya dibantai dengan teruk-teruk oleh Kang the Conqueror, ramai orang cakap Kang tak cukup hebat, Kang tak cukup menacing, Kang tak cukup savage. That is the reason why aku agree dengan diri aku sendiri, dan di mana Ant-Man should die in this film untuk membuatkan Kang tu nampak lagi powerful, walaupun dia kalah dalam filem ni. Tapi dalam filem ni Ant-Man tak mati, Hank Pym tak mati, semua tak mati. Kang the Conqueror disedut masuk ke dalam alam yang lain, which is dia defeated lah dalam filem ni. Okay, dia defeated. Dan untuk pengetahuan korang, basically aku rasa the rumours has spreading lah, benda ni dah spread. Kang the Conqueror is not dead yet. Okay, dia tak mati. Dia disedut masuk ke dalam multiversal chronal engine itu. And at some point dia telah dibawa ke satu alam yang luar daripada jangkauan kita, and ramai yang berteori it is the Beyondverse. Okay, di mana dia akan memperoleh kuasa Beyonder, sama seperti teori yang aku bincangkan macam mana Kang akan menjadi Kang the Beyonder. Okay, this is the first version of Kang the Beyonder. Dalam komik tak ada benda ni. Beyonder is a different person, Kang is a different person. Tapi this is the Kang, kalau betul jadi this is the Kang the Conqueror slash Beyonder. Okay, bilakah dia akan muncul? Basically aku rasa dia akan muncul dalam Secret Wars. Cumanya ada lagi question lah about this thing. Adakah dia ni adalah baik ataupun dia adalah jahat? Itu adalah satu kesansian yang aku tak dapat jawab lagi. Okay, so that is the ending scene untuk Ant-Man and the Wasp: Quantumania, which is aku emotionally invested dengan the third act of Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Nampak macam Endgame? Yes, peperangan itu nampak seperti Endgame. Cumanya jumlah semut tu je yang orang macam fucked up gila. Tapi aku suka sebab ini adalah karakter Ant-Man. Semut menentang Kang, I think it would not be a problem. Itu bukan semut yang biasa. Okay, aku perlu clarify lah about this thing. So moving on to the two post credit scene untuk Ant-Man and the Wasp: Quantumania. First thing first adalah the introduction of Council of Kang. Okay, dalam scene ni kita nampak 3 prominent variant of Kang, Immortus, Scarlet Centurion dan juga Ramatat. Okay, lepas itu kita juga nampak
whole variant of Kang dalam satu stadium yang besar yang dikumpulkan oleh ketiga prominent variant ini, yang mengatakan Kang the one who has been exiled is already dead. Lepas tu Ramatat pun cakap, oh, kau mesti rasa sedih kan kau tak dapat bunuh dia. Dia cakap kepada Scarlet Centurion lah. Lepas tu Immortus menambah lagi dengan mengatakan, kita perlu berhati-hati, sebab bukan variant of Kang yang membunuh Kang the Conqueror. It is them. Maksud them kat sini Ant-Man, or should we say Avengers. Okay, Avengers. So the vision ataupun mission untuk Council of Kang selepas ini untuk upcoming film adalah untuk menentang various team of Avengers. Selepas ini kita akan dapat memperoleh different type of superhero team. Kita boleh juga mention new Avengers ke anything lah. Maybe contohnya Council of Kang dia akan attack on a few Avengers ataupun a few superhero. Maybe Ramatat akan bertempur dengan Moon Knight, something like that. Korang faham tak maksud aku? Immortus akan bertempur dengan Scarlet Witch ke dan sebagainya, something like that lah. So dia punya aim adalah untuk menghalang Avengers ini daripada mengganggu the Council of Kang ini untuk tampering with the multiverse. Okay, so itu adalah misi utama Council of Kang selepas ini yang mungkin akan ditunjukkan di dalam Avengers Kang Dynasty. Yang aku harap filem tu akan jadi lama lah dan ditulis dengan sangat rapi. Selepas itu kita pergi kepada post credit scene yang kedua lah. Apa benda post credit scene yang kedua ini adalah another teaser of Loki season yang kedua, tapi kita nampak one of variant of Kang ada dalam trailer tersebut, which is Victor Timely. Kalau dalam komik Victor Timely ni dia mempunyai bandar yang dinamakan sebagai Timely Wisconsin. Dan dalam bandar tersebut dia telah develop dan juga evolution. Dia bring evolution to that bandar yang kecil itu untuk dinamakan bandar tu sebagai Chronopolis. Dia build time machine dan sebagainya. And this is a variant of Kang yang quite dangerous juga sebenarnya. And along the way dalam Loki season yang kedua, kita akan dapat mengenali beberapa karakteristik of Kang. Ya, that is a thing. Itu saja untuk credit scene yang pertama dan credit scene yang kedua. So basically aku dah cover on banyak benda, a few plots yang aku dah correct at the first place. Lepas tu kita dah cover ending scene dan juga explanation untuk post credit scene Ant-Man and the Wasp: Quantumania. So kalau korang masih ada persoalan or anything, you can just drop comment down below. Aku boleh reply. Ataupun ada benda yang aku tak cover, korang boleh komen kat bawah, any kind of theories dan sebagainya. Aku harap korang entertain with this kind of 30 minutes video, to be honest, quite long. But yeah, aku just nak buatkan dalam satu video saja untuk Ant-Man and the Wasp: Quantumania spoiler talk ataupun correct plot. I hope you enjoy correct plot for this session. Kita jumpa lagi dalam video akan datang. Don't forget to like and subscribe. Okay, jumpa lagi dalam video akan datang. Okay, Assalamualaikum dan bye-bye semua.